Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, hari ini saya nak berkongsi sedikit tentang transfer orbit lah. Okay, so basically transfer orbit ni ia tentang macam mana kita nak move satu spacecraft daripada satu orbit ke orbit yang lain lah. So, basically dia ada beberapa cara lah untuk kita transfer orbit ni. So, salah satu caranya ialah Hohmann transfer lah. So, Hohmann transfer ni sebab nama yang jumpa tu Hohmann lah. So, dia adalah salah satu cara untuk kita pindahkan spacecraft daripada satu circular orbit ke orbit yang lain lah. So it's invented by a German scientist in 1925. Okay. So sebab apa ini penting? Sebab inilah salah satu cara yang boleh menjimatkan penggunaan bahan bakar lah apabila kita nak gerakkan satu spacecraft daripada satu circular orbit ke orbit yang lain. So, kita boleh gerak terus tetapi ia menggunakan lebih banyak bahan bakar. So, ialah satu pembaziran sebab kos untuk kita launching roket spacecraft bukan murah ya. So, kalau lebih dapat menjimatkan minyak, dia sekaligus dapat mengurangkan beban spacecraft tersebut sekaligus dia boleh mengurangkan kos. Okay? Tetapi salah satu kekurangan dia proses dia agak lambat sikit lah sebab dia tak pergi terus. Okay, let's say kita nak launching satu spacecraft ke orbit yang agak jauh. So mula-mula kita parking dulu lower orbit dan kemudian kita akan move to the higher orbit lah. So basically kita guna untuk shorter distance lah basically. So tapi kadang-kadang kita guna juga untuk long distance lah. So dia bergantung kepada keadaan. Okey. So teknik Hohmann ni dia menggunakan tenaga yang minima lah. Okey. Okey. So ada dua yang kita nak buat. Sama ada kita nak move daripada satu orbit rendah ke orbit yang lebih tinggi. Let's say ataupun daripada orbit yang lebih tinggi ke orbit yang lebih rendah. So kita tengok yang ini dulu. Okey, let's say ini bumi. Okey, so let's say ini adalah orbit yang mana satelit sedang mengorbit lah. Okey, so kita nak move daripada satelit orbit yang rendah ini ke orbit yang lebih tinggi sini. Okay, so apa yang perlu buat oleh? So dia akan kita punya spacecraft ni akan keluar daripada circular orbit ini. Okey, dan dia akan masuk ke ellipse orbit ini. Kemudian dia akan singgah di hujung orbit yang kita nak letakkan spacecraft tersebut. Dan kemudian dia akan bergeraklah dalam orbit ini. Okey. So basically pada position 1 ni, okey, ialah keadaan di mana spacecraft ni sedang bergerak. Okey. Yang mana dia punya enjin dia sudah matilah. Okey, so dia bergerak disebabkan oleh circular motion dan juga diimbangi oleh daya graviti. Okey. So, apabila kita nak ubah ke sana, apa yang perlu dibuat adalah spacecraft ini kita akan hidupkan enjin dan juga akan memecutlah. So, dia akan mengubah velocity. Pada yang sama velocity ini maksud dia akan mengubah speed dan juga direction of the spacecraft. So, bila dia capai hal laju yang dikehendaki supaya dia boleh keluar daripada circular ni, so dia akan keluarlah. So, dia akan pergi ke orbit elliptical orbit. So dia akan keluar akan lalu ikut elliptical orbit. So dalam elliptical orbit ni ada hal laju yang kita akan kira lah berapa yang hal laju dia supaya dia akan bergerak dengan bergerak pada elliptical orbit lah. So dan bila dia akan sampai sini lah. So bila dia gerak bila dia dah capai velocity yang kita nak, dekat elliptical orbit ni, kita akan matikan enjin. So, dia akan bergerak. Bila kita matikan enjin, dia akan bergerak sampai sini. So, kalau sampai sini, kalau kita tak hidupkan balik enjin, tu apa berlaku? Dia akan patah balik ikut elliptical orbit. So, apa yang berlaku sampai dekat sini, kita akan start balik enjin dan juga memecut. Okey, pecut. So, kita ubah dia punya speed dan juga direction spacecraft ini supaya spacecraft ini bergerak dalam circular motion. So, dalam circular motion ni adalah laju berapa yang diperlukan supaya dia boleh bergerak dalam circular motion ni ada pengiraan dia. So, bila dah sampai velocity tersebut,
So, enjin spacecraft itu akan dimatikan dan spacecraft itu akan terus mengorbit dalam bulatan yang orbit yang lebih tinggi ni lah. So, dia akan teruslah bergerak. Dia bergerak disebabkan oleh circular motion tadi dan juga diimbangi oleh daya graviti bumi. Okey, itu daripada lower to the higher orbit lah. So, daripada kalau kalau spacecraft itu berada di higher orbit dan ingin ke lower orbit, let's say ini kedudukan awal dia. So, apa yang berlaku? Dia hampir sama macam tadi, dia akan decelerate dulu. Okey, decelerate, dia slowing down. Okey, dan dia akan ubah arah lah. Okey, so dia akan masuk dalam elliptical orbit. Okey. So kemudian dia akan singgah sampai dekat spherical circular orbit yang kita nak itu, kita akan slow lagi supaya dia akan masuk orbit circular ini pula. Okey, so bila sampai sini dia akan teruslah bergerak. So basically pada position 1 ni, okey, dia dah gerak dah tadi, saya kata tadi sama tadi, dia dah gerak, sedang bergerak, tapi enjin dia matilah. Dia geraknya sebab circular motion tadi dan juga diimbangi oleh daya graviti lah. So sampai kat sini, kat satu ni, dia start enjin. Enjin ni start untuk apa? Untuk lawan arah gerakan dia supaya dia jadi slowing down. Okay, so it's firing backward, so it's slowing down dan dia change direction dan dia akan melalui elliptical orbit ini. Okay, so bila dia lalui elliptical orbit ini, okay, dah capai velocity tertentu, dia akan shut down, dia akan turun sampai sini. So, bila sampai sini pula, kita nak pergi ke orbit bulat yang ini. So, apa yang berlaku sampai dekat position 3, spacecraft itu akan hidup balik dan dia akan fire the engines backward again. Supaya dia akan slow lagi dan dia masuk dalam circular orbit yang bawah ini. So, sampai dekat sini, sampai hal laju tertentu, dia akan shut down lah enjin tu. Dan dia akan terus bergerak pada hal laju yang diperlukan supaya dia terus maintain dalam circular motion ini. Okey. So itulah yang diterangkan itulah konsep Hohmann transfer lah. So konsep dia kita nak pindahkan satu spacecraft daripada satu orbit ke orbit yang lain dengan bahan api yang efisien. Okey. Itu sahaja apa yang saya nak kongsi hari ini. Sekian, terima kasih.